Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir dalam bab 2 iaitu 2.8 berkenaan berat. Standard pembelajaran yang diperoleh daripada bab ini, murid boleh menyatakan berat sebagai daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. Okey, secara umumnya, perkara pertama yang kita akan belajar daripada bab ini ialah berkenaan dengan definisi bagi berat. Next, kita akan pergi kepada rumus yang digunakan dalam bab ini. Dan yang ketiga, kita pergi kepada perbezaan di antara berat dan juga jisim. So, ketiga-tiga perkara ini kita akan tengok satu demi satu. Jadi kita akan pergi dulu kepada apakah yang dimaksudkan dengan berat. Jadi berat boleh didefinisikan sebagai daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, berat dia punya simbol ialah W. W ialah simbol bagi berat. Okey. Jadi berat ni merupakan satu jenis daya. Daya apa? Iaitu daya graviti. Okey. Dan berat ni merupakan kuantiti vektor. Maksudnya dia ada arah. Arah dia tu kita kena tahulah dekat mana. Kalau dekat bumi ni, bila kita sebut tentang graviti, sesuatu objek tu akan bertindak ke arah pusat bumi, iaitu ke bawah lah. Jadi sebab tu kita tengok kalau sesuatu objek jatuh, dia akan jatuh ke bawah. Tak pernah lagi kita tengok objek dia jatuh ke atas, tak pernah lah. Okey. Dan disebabkan berat ini adalah satu jenis daya, maka unit dia ialah Newton. Jadi unit bagi berat ialah Newton lah. Sebab capital N lah bagi Newton. Sebab ia merupakan satu jenis daya. Okey. Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua iaitu berkenaan dengan rumus bagi berat. Okey, daripada hukum gerakan Newton yang kedua yang kita pernah belajar sebelum ni, iaitu F sama dengan MA, yang mana F ialah daya, M ialah mass, jisim, A ialah acceleration ataupun satu pecutan. Maka daripada hukum gerakan Newton yang kedua ni, satu rumus bagi berat dikeluarkan, iaitu F digantikan kepada W yang merujuk kepada daya graviti, M tetap sama jisim, dan A kita gantikan kepada G iaitu pecutan graviti. Ini menunjukkan bahawasanya apabila satu objek tu jatuh ke arah pusat bumi, dia mengalami satu pecutan graviti. Maka sebab itu digantikan A kepada G. Okey? Jadi ingat, ini adalah formula ataupun rumus bagi berat. W sama dengan mg. Okey, ingat lagi tak berapakah nilai G yang kita pernah belajar sebelum ni? G ialah 9.81 meter per second yang merujuk meter per second square, merujuk kepada pecutan graviti. Okey, untuk pengetahuan kamu, G juga boleh didefinisikan atau ditakrifkan sebagai kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti. Okey, saya tulis kat sini. Kekuatan medan graviti. Okey. Kekuatan medan graviti ni unitnya ialah Newton per kilogram. Unit bagi kekuatan medan graviti ialah Newton per kilogram. Kamu boleh buka buku teks, muka surat 70. Ada nyatakan definisi tentang kekuatan medan graviti. Okey, kekuatan medan graviti ni maksudnya kita nak tahu berapa kuatnya sesuatu planet tu, berapa kuatnya satu planet tu dia mempengaruhi objek yang jatuh ke permukaan dia. Kalau kita tengok buku teks tu, definisi dia, maksudnya apabila
apabila kita ada satu objek yang jisimnya 1 kilogram, maka dia mengalami 9.81 Newton daya yang menarik dia. Saya ulang, apabila kita ada satu objek yang jisimnya ialah 1 kilogram, maka daya yang bertindak ke atasnya ialah 9.81 Newton bagi setiap 1 kilogram jisim. Jadi kalau ada 2 kilogram jisim, kita gandakan 2 lah dia punya daya. Okey, dan nilai bagi kekuatan medan graviti sama juga dengan ni, 9.81 Newton per kilogram, iaitu kekuatan bagi medan graviti. Okey, jadi untuk nak lebih faham, kita tengok pada contoh ni. Ini adalah video menunjukkan seorang angkasawan memakai sut angkasawan semasa dia meneroka ke bulan. Okey, sebenarnya angkasawan ni mereka rasa lebih sukar untuk nak berjalan di permukaan bumi berbanding dengan bulan. Jadi ini disebabkan apa? Okey, sebenarnya ini adalah disebabkan kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti bagi planet yang berlainan adalah berbeza. Jadi berat pun akan berubah. Dekat bulan ni, mereka akan mengalami berat yang kurang sebab medan graviti di permukaan bulan adalah kurang daripada bumi. Kekuatan graviti di bulan adalah 1/6 daripada bumi. Jadi kita kena bahagi 6 lah dengan kekuatan graviti di bumi. Untuk nak tengok contoh calculation, kamu boleh buka muka surat 71. Okey, sekarang kita akan pergi tengok kepada apakah perbezaan antara berat dan jisim. Kita tengok kepada nota yang saya bagi tu. Okey, tengok kepada point yang pertama, iaitu berat ialah daya graviti yang bertindak pada sesuatu objek. Jadi ini adalah definisi bagi berat lah, iaitu daya graviti yang bertindak pada sesuatu objek. Maknanya apa? Maknanya kalau sesuatu objek itu lebih berat, maka daya gravitinya akan tinggi. Okey, contohnya kita ada 2 objek yang berbeza berat. Contohnya satu objek yang batu yang lebih berat, satu batu yang ringan. Okay, contohnya 2 jenis batu, satu batu yang berat, satu batu yang beratnya adalah kurang sedikit. Okey, untuk batu yang berat ni, apabila kita nak angkat dia, kita akan dapati kita susah nak angkat batu yang berat ni, betul? Jadi itu disebabkan apa sebenarnya? Maka itu adalah disebabkan daya graviti yang bertindak ke atas batu yang berat ni adalah tinggi. Manakala untuk batu yang beratnya kurang, daya graviti yang bertindak ke atasnya kurang. Sebab tu bila kita nak angkat batu yang ringan ni, yang beratnya kurang ni, kita akan rasa mudah. Sebab daya graviti yang bertindak ke atas batu ini yang kecil ni adalah kurang. Sebab itulah kita tengok definisi bagi berat ialah daya graviti yang bertindak pada sesuatu objek. Okey. Manakala jisim pula, kita tengok situ, ia adalah jumlah bahan yang terdapat pada sesuatu objek. Okey, contohnya batu ni. Okey, batu ni dua-dua sama batu. Tetapi kuantiti bahan dalam kedua-dua batu ni adalah berbeza. Dan sebab itulah menyebabkan jisim mereka berbeza. Okey, contohnya batu A ni. Batu A ni, kuantiti jirim dalam batu ni ataupun kuantiti bahan dalam batu A ni adalah lebih banyak. Maka disebabkan itu jisim dia lebih tinggi berbanding batu B ni. Sebab batu B ni kuantiti jirim dalam batu ni adalah kurang. Maka disebabkan itu jisim dia kurang daripada batu A ni. Okey, jadi kita boleh kata semakin banyak jirim dalam sesuatu bahan tu, maka mass dia ataupun jisim dia akan lebih tinggi. Okey. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua dalam perbezaan berat dan jisim ni, iaitu berat ni dia berubah mengikut tarikan graviti sesuatu tempat. Dia berubah. Contohnya kita
kita dekat bumi dengan kita pergi bulan. Okey, kita punya berat akan jadi berbeza. Berat kita dekat bumi akan lebih tinggi berbanding berat kita bila kita berada dekat bulan. Tapi adakah maksudnya dekat situ bila kita pergi bulan badan kita jadi mengecut? Tidak. Tapi itu sebenarnya daya tarikan graviti dekat bulan tu adalah lebih rendah daripada tarikan graviti dekat bumi ni. Jadi sebab itulah berat kita dekat bulan akan jadi kurang daripada berat dekat bumi disebabkan tarikan graviti bagi sesuatu tempat tersebut. Okey. Ada pun jisim. Jisim adalah sama di mana-mana kita objek tu berada. Contohnya jisim saya dekat bumi dengan jisim saya dekat bulan sama je, tak berubah sebab diri saya, jisim saya, jadi sama sahaja tidak berubah. Okey. Dan poin yang ketiga berkenaan dengan unit. Unit bagi berat disebabkan berat adalah daya, maka unit dia ialah Newton. Dan unit bagi jisim pula ialah kilogram. Next ialah berkenaan kuantiti. Berat ini merupakan kuantiti vektor. Kuantiti vektor ni ingat lagi ia ada arah dan magnitude. Manakala jisim pula ialah kuantiti skala. Maksudnya dia tak ada arah, ada magnitude sahaja. Okey. Jadi itu adalah perbezaan antara berat dan juga jisim. Okey, selalu orang tanya, berat kau berapa? Kita akan jawab dalam bentuk kg, betul? Jaranglah orang tanya, jisim kau berapa? Itu jarang sekali berlaku lah. Jadi kalau kita nak ikutkan dalam konsep fizik atau konsep sains ni, benda tu salah lah. Tapi benda tu dah menjadi kebiasaan dalam communication kita. Okey, jadi kalau ikutkan konsep ni, bila orang tanya berapa berat kamu, maka kita perlu jawab dalam Newton, bukan dalam kg. Sebab kg tu adalah unit SI bagi jisim. Okey, jadi sekarang untuk grup 4C kelas saya, lepas habis video ni saya nak awak nyatakan berapakah awak punya berat. Okey, saya tanya berapakah berat awak, nyatakan dekat dalam grup untuk menandakan awak dah tengok video ni sampai habis. Okay. So, kita akan tengok kepada beberapa contoh soalan yang melibatkan bab berat ini. Okey, kita tengok pada contoh soalan yang pertama. Seorang lelaki dengan jisim 60 kg. Hitung berat lelaki tersebut di atas permukaan bumi. Jadi pada step pertama, kita lepas dah faham soalan, kita keluarkan info yang diberi dalam soalan, iaitu dia bagi jisim. Jadi kita tulis M dia sama dengan 60 kg. Okey, apa lagi soalan bagi? Soalan bagi info mengenai G. Dia bagi G dekat situ 10 Newton per kilogram. Kalau dia tak bagi, kita boleh je gunakan graviti bagi pusat bumi, iaitu 9.81. Tapi ni soalan ni dia dah bagi dalam 10, dia bundarkan, maka kita ikutlah 10. Okey, kemudian soalan nak apa? Nak berat. Jadi dia nak W. Maka menggunakan informasi ni, kita tahu kita boleh guna formula bagi berat, iaitu W sama dengan mg. Kemudian kita substitute nilai yang diberi, iaitu M 60 darab dengan 10 nilai G, maka kita akan dapat 600 dengan unit Newton. Jadi ini adalah jawapannya. Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Berat suatu objek di permukaan bumi adalah 500 Newton. Apabila objek tersebut diletakkan di planet X, beratnya menjadi 2000 Newton. Hitung pecutan graviti, iaitu G bagi planet X. So macam biasa, the first step ialah kita keluarkan info yang diberi. Dia bagi W bagi bumi, jadi kita tulis weight bagi bumi ialah berapa tu? 500 Newton. Okey, kemudian dia bagi apa? Dia bagi weight planet X juga. Kita tulis weight X lah. Ialah 2000 Newton. Kemudian dia nak apa? Dia nak G bagi planet X berapa? Okey, baik. Jadi kita perlu guna formula bagi
berat, iaitu W sama dengan mg. Okey, sekarang kita ada W bagi bumi. G juga bagi bumi kita dah tahu, iaitu 9.81. Jadi melalui itu kita boleh dapatkan mass di bumi sahaja. Okey, kan kita dah explain tadi, mass, jisim dekat bumi ataupun kat mana-mana sama sahaja. Jadi kita boleh gunakan weight bumi ni, iaitu 500 sama dengan M. Kita nak cari M dekat bumi supaya kita boleh guna jisim ni untuk nak cari G bagi planet X. Okey, kemudian G bagi bumi 9.81. Kemudian kita kira M bagi bumi. Guna kalkulator kita akan dapat sekejap ya. Kira 500 bahagi 9.81, kita akan dapat 50.97 kilogram. Okey, ini adalah jisim dia dekat bumi. Jisim dia dekat bumi dengan jisim dekat planet X sama, maka kita guna juga formula W untuk X sama dengan mg, maka 2000 sama dengan M yang kita dah cari tadi 50.97 dan G. Maka kita calculate macam biasa. Oleh sebab itu G kita akan dapat dekat sini 39.24 meter per second square. Maka ini adalah jawapannya. Okey. Jadi kesimpulan daripada video ni dan daripada bab ni kita dah dapat tahu apakah definisi bagi berat, dan yang kedua kita dah dapat tahu apakah rumus bagi berat, iaitu W sama dengan mg, dan yang ketiga kita dah tahu apakah perbezaan antara jisim dan juga berat. Jadi peta minda yang saya buat tu, saya dah sediakan satu link dekat bawah ni, dekat bahagian description. Kamu boleh download untuk nak dapatkan mind map ni, ataupun boleh juga nak tulis sendiri. Okey, terima kasih sebab menonton. Jika terdapat sebarang soalan, kamu boleh nyatakan di bahagian komen, dan sekiranya kamu faham berkenaan pelajaran kita hari ini, juga komen dekat bawah kamu faham. Terima kasih. Assalamualaikum.